Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa khabar semua? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipertemukan untuk sama-sama kita berkongsi ilmu ataupun mengulang kaji tentang hukum faraid. Pertemuan kali ini kita masih membincangkan tentang konsep asas faraid. Kita masih dalam rajah ini untuk bahagian yang pertama, iaitu konsep asas, komponen yang pertama. Pada siri yang lepas, kita menyebut dua perkara yang utama, dua elemen utama untuk mengetahui sesuatu hukum faraid, iaitu berkaitan dengan rukun dan juga syarat. Sekadar ulang kaji, dalam rukun ada tiga yang menjadi asas penting, iaitu mesti ada si mati, pewaris, kedua mesti ada waris, dan yang ketiga mesti ada harta untuk diagihkan. Kemudian kita bincangkan pada pertemuan yang lepas dan siri yang lepas berkaitan dengan syarat faraid. Kita sebut ada 4 syarat yang dikaitkan dengan elemen-elemen saling berkait sebenarnya. Pertama, kematian pewaris, kena diyakini bahawa si mati confirm, sudah dipastikan bahawa meninggal dunia. Yang kedua, waris diyakini dalam keadaan yang hidup. Yang ketiga ialah wujudnya sebab, iaitu hubungan dengan si mati, dengan antara hubungan si mati dengan waris diketahui, hubungan diketahui. Dan yang keempat, jangan ada halangan ataupun menghalang. So keempat-empat ini adalah kita anggap sebagai, ataupun ulama menjelaskan bahawa perkara ini adalah sebagai komponen pertama, iaitu konsep asas faraid. Pada siri kali ini, pertemuan kali ini, kita cuba untuk menghuraikan dua lagi, iaitu sebab faraid dan juga halangan faraid. Sebab pada pertemuan yang lepas kita katakan salah satu syaratnya ialah hubungan diketahui. Hubungan yang dimasukkan ialah berkaitan dengan sebab. Hubungan antara waris yang hidup untuk melayakkan dia dapat sesuatu faraid itu dengan si mati. Dan yang syarat seterusnya ialah jangan sekali-kalinya ada halangan yang wujud. So pada pertemuan kali ini kita akan sambung berkaitan dengan sebab. Okey. Saya akan cuba memfokuskan kepada sebab yang disepakati oleh mazhab fiqah, keempat-empat mazhab, iaitu ada tiga perkara ataupun tiga sebab yang menjadi asas kepada hubungan diketahui. Dalam mengiktiraf hubungan ini, ulama kata ada tiga sebab utama. Iaitu kita akan tanya apa hubungan waris kepada si mati. Yang pertama disebut sebagai keturunan. Keturunan ini berbalik kepada maksud ada hubungan nasab. Ataupun mereka yang mempunyai hubungan atas dasar kelahiran. Yang inilah keturunan ini mungkin sangat panjang lebar dalam perbahasan waris selepas ini, sebab dia menghuraikan bagaimana seseorang itu hidup kat dunia ini saling mempunyai hubungan antara satu sama lain. Kalau kita tahu dalam basic family ataupun keluarga asas, biasanya terdiri daripada ibu, bapa. Kalau yang dah berkahwin ada suami atau isteri, bergantung kepada jantina. Dan yang asas yang seterusnya ialah anak lelaki dan anak perempuan. Ini adalah sebagai basic family. Tetapi dalam bab keturunan ini, semua yang berkait-kait dengan keturunan kita juga akan diambil kira. That's why bab keturunan ini perbahasannya sangat panjang. Kita pernah sebut sebelum ini kategori waris. Ada yang dinamakan sebagai waris ashabul furud, ada yang namanya waris asabah, ada namanya waris zawil arham. Kesemua itu adalah mereka yang mempunyai hubungan keturunan kepada si mati. Dalam bahasa mudahnya, Islam melihat bahawa ahli keluarga itu bukan sekadar basic family yang kita kata tadi, ibu, bapa, suami, isteri atau isteri, anak lelaki, anak perempuan semata-mata, tetapi keturunan kita mungkin berangkai-rangkai. Nasab kita mungkin atas nenek, datuk, moyang, kalau ke atas lah. Kalau ke bawah mungkin anak, cucu, cicit
dan ke bawah. Kalau ke sisi mungkin adik-beradik dan sebagainya. Nak menunjukkan bahawa bagaimana Islam melihat sesebuah kekeluargaan itu adalah sesuatu ikatan yang sangat murni. Kena jaga hubungan baik, jangan putuskan silaturahim antara adik-beradik dan sebagainya, kerana ia akan melibatkan hak dan tanggungjawab dalam sesebuah keluarga. Mungkin dia dapat benefit dari sudut pusaka, tetapi pada masa yang sama keturunan kena jaga hubungan semasa hidup ataupun selepas meninggal dunia. So dalam sebab hubungan ini adalah terlalu ramai, kita akan fokuskan perbahasan itu dalam menceritakan tentang waris pada siri-siri yang akan datang. Kedua adalah hubungan, sebab yang kedua paling basic adalah maksudnya ialah perkahwinan. Yang ini paling mudah sekali. Paling senang sekali, iaitu hubungan dengan si mati sama ada sebagai suami ataupun sebagai isteri, bergantung siapa yang meninggal dunia. Kalau suami yang meninggal maksudnya isteri, kalau yang isteri yang meninggal maksudnya suami, dan mesti disyaratkan masih atas perkahwinan yang sah, ataupun pasangan itu masih berada dalam iddah. Adapun yang mereka yang telah bercerai, perbahasannya agak panjang, tetapi yang pastinya mazhab Syafi'i meletakkan bahawa mereka yang telah jatuh talak bain akan diputuskan sebagai telah terputus hubungannya atas dasar perkahwinan. So, tidak akan dapat melalui harta pusaka. Dan yang ketiga ialah syarat yang sebab yang disepakati oleh ulama ialah istilahnya digunakan adalah wala', iaitu orang-orang yang membebaskan hamba. Kita kena tahu bahawa suatu masa dulu hamba adalah sesuatu yang menjadi amalan masyarakat ketika itu. Apabila datangnya Islam, Islam melihat manusia bukan sembah sesama manusia, tetapi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tidak patuh kepada manusia yang lain. Oleh sebab itu banyak hukum-hukum fiqh yang menceritakan tentang bebaskan hamba. Dalam bab kafarah, bebaskan hamba. Sehingga suatu ketika, suatu masa, hamba pun sudah tidak ada lagi pada masa kini. Contoh paling mudah ialah apabila kita melihat filem P. Ramlee. Apabila ada yang menjadi hamba, apabila jual, siapa yang bebaskan, itulah adalah contoh yang paling mudah sekali lah. Maksudnya, mana-mana orang lelaki ataupun perempuan yang bebaskan hamba, dan hamba ini tidak ada saudara mara lain selepas dibebaskan, selepas merdeka, tapi ada harta, maka harta itu akan boleh diserahkan kepada orang yang membebaskannya. Ini adalah sebab yang disepakati, walau bagaimanapun sebab ini sudah tidak wujud lagi pada hari ini. Maka berbakilah dua sebab yang disepakati dalam fuqaha, iaitu keturunan dan juga perkahwinan. Sangat simple dan mudah, cuma huraiannya akan kita ceritakan secara terperinci dalam bab waris. Dan yang terakhir sekali, dalam komponen konsep asas ini ialah mesti kita mengetahui halangan faraid ataupun penghalang faraid. Maksudnya bila ada sesuatu halangan, faraid itu tidak dapat diagihkan, dilaksanakan. Sekali lagi kita memfokuskan kepada 3 halangan yang disepakati di kalangan fuqaha. Apa dia? Pertama ialah halangan yang berbentuk pembunuhan. Maksudnya jika didapati waris itu disabitkan kesalahan sebagai pembunuh kepada si mati, didapati bahawa isteri adalah pembunuh kepada suami sendiri, maka isteri yang sepatutnya layak atas dasar perkahwinan untuk dapat pusaka tidak dapat diagihkan kepadanya harta pusaka. Dianggap sebagai terhalang. Itu yang pertama. Yang kedua, atas dasar perhambaan. Sekali lagi, perkara ini sudah tidak wujud pada hari ini. Apa maksudnya? Sesama hamba. Individu A adalah hamba, individu B adalah hamba, adik-beradik contohnya. A meninggal dunia, hartanya tidak dimiliki oleh B tadi. Sebab sebagai seorang hamba, kesemua hartanya adalah milik tuannya. Sekali lagi, halangan ini sudah tidak wujud pada masa kini. Dan yang terakhir sekali ialah perbezaan agama. Dalam faraid ini agak unik dan detail ialah apabila halangan apabila ada berbeza agama, maka faraid tidak dapat diagihkan. Contoh paling mudah, si mati adalah orang Islam,
waris adalah non-Muslim. Ataupun sebaliknya, secara asasnya dalam mazhab Syafi'i itu dianggap sebagai berbeza agama dan tidak layak untuk mendapat harta pusaka. Ya, sekadar itu saya rasa pertemuan kita berkaitan dengan keempat elemen dalam konsep asas faraid, iaitu rukun, syarat, sebab dan halangan. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.